الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bihadihi istanna bi sunnati ila yaumiddin. Ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kami sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama solat subuh berjemaah, kemudian kita diberi kesempatan untuk sama-sama belajar dan belajar ilmu pada pagi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu riwayat, man sallal fajr fi jama'atin summa qa'ada bi dzikrillah azza wa jalla hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa-siapa yang salat subuh berjemaah kemudian dia duduk sekejap ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara berzikir ialah kita ngaji sebahagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga naik matahari, kemudian dia semaya 2 rakaat, maka pahala dia macamlah pahala orang buat haji, kemudian pahala orang buat umrah. Itulah tuan-tuan semua di antara kelebihan dan menjadi budaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau salat subuh, Nabi akan tunggu berzikir, kemudian naik matahari, kemudian dia solat. Ya, solat apa dia ni? Solat isyraq apa kita panggil juga, ataupun solat duha apa kita panggil juga. Ada setengah ulama dia kata dua tu sama saja. Semua isyraq tu kita panggil muqaddimah kepada sembahyang duha. Itulah tentu semua antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang solat berjemaah, kemudian dia sanggup berada di masjid berzikir. Itu mana yang saya sebut tadilah, ngaji ni pun sebahagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka besar sangat nilai pahala sehingga disebut pahala macamlah pahala buat haji dan pahala buat umrah dalam keadaan sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk hari ini saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka min ad-dunya hifdhu amanatin wa sirku hadithin wa husnu khaliqatin wa iffatun fi tu'matin. Rawahu Ahmad at-Tabrani wa isnaduhuma hasan. Satu hadis tentu semua yang apa dia ni yang berkaitan dengan apa dia ni sifat yang sepatut dimiliki oleh seorang muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 4 perkara di antara sifat yang sepatut dihiasi, dan mana-mana orang yang berjaya untuk menghiasi hidup dia 4 sifat ini, maka dia akan berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak ada habuan dalam kehidupan dunia macam orang lain, tapi kalaulah dia dapat hiasi kehidupan dia dengan 4 sifat ini, insya-Allah dia adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuan-tuan semua hadis ni bunyi dianya arba'un, macam yang sebut tadilah. Hadis ni satu hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, 4 perkara apabila ada pada kamu maka adalah terbaik, sekalipun kamu tidak dapat habuan daripada kehidupan dunia. Sekalipun mana habuan dunia kamu tak dapat, tapi kalau kamu perolehi 4 sifat ini, maka kamu adalah terbaik.
Antara sifat pertama ialah tuan-tuan semua yang kita akan bahas detail satu persatu insya-Allah. Pertama sekali lah hifzu amanatin, iaitu jaga amanah. Yang kedua ialah sidqu hadithin, yang kedua ialah cakap benar. Yang ketiga ialah husnu khaliqatin, iaitu akhlak yang molek. Yang keempat ialah ifatun fi tu'matin, dia jaga masalah halal dalam pemakanan mereka. Itulah tuan-tuan semua 4 sifat insya-Allah kita akan bincang secara detail pada pagi ini. Dan sebelum tu saya nak sebut sikit tentang sejarah perawi hadis ini, iaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala. Saya pernah sebut sebelum ni, Abdullah ni antara nama masyhur di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana saya dah sebut bahawa ramai di kalangan sahabat yang nama Abdullah. Kalau kita tengok di segi menamakan anak ni atau menamakan manusia, di antara ranking yang paling baik sekali ialah kita letak nama dengan nama Abdullah ataupun Abdul Rahman. Kita dapati di kalangan sahabat radhiyallahu taala tuan-tuan semua, di sana ada berapa nama lah, dikatakan lebih daripada 250. Ada pandangan mengatakan 300 para sahabat radhiyallahu taala anhum yang nama dia Abdullah. Cuma yang masyhurnya di kalangan sahabat yang terkenal dengan kealiman dan terkenal dengan banyak ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak periwayatan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 orang yang dikenali sebagai al-abadilatu arba'ah, iaitu 4 Abdullah. Antara mereka ialah tuan-tuan semua Abdullah bin Amr bin As yang kita akan bincang pada hari ini. Abdullah bin Amr bin As ni tuan-tuan semua, dia adalah satu peribadi, dikatakan nama dia dulu sebelum masuk Islam nama dia As. Kemudian apabila masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam letak dia nama dengan Abdullah bin Amr bin As, di mana tuan-tuan semua dia salah seorang sahabat yang saya dah sebut tadi, banyak riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kelebihan Abdullah ni dia berbeza dengan orang lain. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhati pada hadis, kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dia larang sahabat-sahabat ni tulis dia selain daripada Al-Quranul Karim. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata, man kataba anni ghairal Quran falyamhuhu, siapa-siapa yang tulis daripada aku selain daripada Al-Quran, maka hendaklah dia sapu. Cuma tuan-tuan semua, kita dapati di sana ada kebenaran khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada setengah-setengah sahabat yang ada kelayakan, antaranya ilmu, antara yang kefahaman lebih daripada orang lain. Sebab keseluruhan masyarakat ataupun kebanyakan masyarakat Arab pada masa itu tuan-tuan semua dikenali sebagai ummiyin, dikenali sebagai masyarakat yang jahil, tak pandai baca dan tak pandai menulis. Cuma ada beberapa kerak di kalangan dia orang yang pandai baca dan pandai menulis. Antaranya Abdullah bin Amr bin As yang kita bincang pada pagi ini. Dia dikatakan salah seorang yang diberi keistimewaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis apa yang disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan yang ada pada diri dia. Kalau kita banding dengan sahabat-sahabat lain, banyak dia hanya sekadar bergantung kepada hafazan. Seperti mana berlaku pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairah kata dia, sebenarnya aku ni banyak riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang banyak lagi adalah Abdullah bin Amr bin As. Sebab apa dia kata dia? Sebab Abdullah bin Amr bin As ni kelebihan dia nulis, kemudian dia telaki hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua punca lah ilmu yang dia dapat. Tuan-tuan semua, Abdullah bin Amr bin As ni, ayah dia pun sahabat Nabi lah. Cuma kalau ikut cerita mengatakan, dia dengan ayah dia ni beza umurnya tak banyak, sekitar 12 tahun ya, beza umur. Maknanya ayah dia nikah muda benar lah. Masyarakat Arab pada masa tu boleh jadi dia ni orang nikah muda. Sebab itulah kalau Nabi SAW nikah dengan Aisyah pada masa tu muda, yang kata gapo lah. Cuma orang duk gagariuh lah ni. Pada masa tu tak ada gapo pun. Jadi kena benar biasa sebenarnya. Ya, di mana kita bincang pada hari ini, di mana Abdullah bin Amr bin As dia beza dengan ayah dia lebih kurang 12 tahun. Kan? Cuma dari segi Islamnya, kalau ikut riwayat mengatakan dia masuk Islam dia lebih awal daripada ayah. Allah Ta'ala pilih dia bagi hidayah, dia lebih awal daripada ayah dia. Dan Abdullah ni tuan-tuan semua di antara peribadi yang ada ilmu banyak, kemudian kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa melazimi
kehidupan dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di antara benda yang pelik atau benda yang paling mengagumkanlah, dia ni dia boleh puasa. Kata dia, kuntu asumud dahra wa aqra'ul Quran kulla lailatin. Dia nak antara kehebatan dia tu, dia bagi tumpuan. Kata dia boleh puasa semua setiap hari. Kemudian dia boleh baca Quran semua setiap malam. Baca Quran boleh jadi habis lah, bukan 2-3 ayat dah lah. Itu kelebihan yang ada pada Abdullah. Cuma Nabi bimbang takut dia ada masalah ke apa semua, sebab kadang-kadang takut-takut tekan sangat sikit lagi jadi kotor, jadi tak sihat ke apa semualah. Maka Nabi cadar ke dia supaya di sana ada beberapa tak ada terlebih sangatlah, sebab hak-hak lain di sana perlu dijaga dan sebagainya. Maka Nabi cadar kepada dia baca Quran gini-gini sebagainya. Cuma aku kaedah asalnya memang dia ada kemampuan untuk dia puasa setiap hari, kemudian beribadat ataupun baca Quran setiap malam, menghabiskan Quran pada setiap malam. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam dicadar supaya supaya dia ni adalah masa-masa jangan terlalu takut bimbang takut masalah sikit lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencadangkan supaya dia puasa ataupun dia baca Quran ada masa-masa, kemudian ada hak-hak yang sepatut dia lakukan. Kemudian tuan-tuan semua, dia ni mana yang saya sebut tadilah, memang terkenal dengan banyak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sangat dia beribadat, dan di antara ibadat dia tuan-tuan semua, dia tak pernah tinggal qiyamul lail. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, maknanya puji dia tentang dia di antara orang jaga qiyamul lail. Maka bermula daripada tu Nabi SAW sebut kehebatan dia, kemudian bagi pujian kepada dia tentang kelebihan qiyamul lail dan sebagainya. Akhir sekali riwayat mengatakan dia tak pernah tinggal lepas daripada qiyamul lail dengan dorongan dan semangat yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, kemudian akhir sekali saya nak sebut sikit riwayat dia, di mana hidup dia hidup dia ni sampailah tahun 65 Hijrah. Dia mati pada tahun 65 Hijrah, iaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Itulah tuan-tuan semua sikit sebanyak tentang peribadi perawi hadis kita pada hari ini, ialah Abdullah bin Amr bin As. Di mana kubur dia di Mesir. Kalau biasa kalau orang pergi Mesir akan melawatlah kubur dia. Alhamdulillah saya banyak kali ziarah kubur dia lah. Biasa kalau orang pergi ke Kairah, antara tempat orang melawat ialah masjid ayah dia, Jami' Amr bin As, dan itu ada kubur, iaitu kubur Abdullah bin Amr bin As. Kita kembali kepada teks hadis yang disebut oleh Abdullah bin Amr bin As itu semua tentang 4 sifat. Mana-mana orang yang menghiasi 4 sifat ini, maka dia adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun maknanya habuan dunia dia tak dapat macam orang lain, tapi kalau sifat ini dia benar-benar miliki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah terbaik. Gapo dia tu 4 sifat. Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hifzu amanatin. Yang pertama sekali ialah jaga amanah. Jaga amanah ni tuan semua, dia adalah satu daripada sifat orang beriman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kejayaan orang beriman ataupun sifat orang beriman ni. Kalau kita baca dalam surah Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, Allah Subhanahu wa taala sebut beberapa ciri manusia yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara mereka kata Allah Taala, walladzina hum li amanatihim fa ahdihim ra'un. Antara mereka katanya Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang jaga amanah dan jaga janji. Inilah orang yang aflah ataupun orang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada masalah amanah ni, sebenarnya kalau kita bicara amanah, dia melibatkan urusan agama, kemudian dia melibatkan permasalahan kehidupan dunia. Dan banyak ayat-ayat Quran ni kalau kita perhatilah, sarana ataupun arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, masalah amanah ni memang antara benda yang diminta supaya jaga. Antaranya Allah Taala sebut dalam Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Taala perintah kamu supaya kamu tunai amanah kepada orang-orang yang berhak. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada amanah ni ataupun kepentingan amanah lah.
Di sana kalau kita perhati di segi dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kenyataan-kenyataan para sahabat dan sebagainya, kita dapati sifat amanah ni antara sifat yang penting. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, Allah Taala sebut satu sifat yang dimiliki oleh para anbiya, ialah dia orang ni orang yang memiliki sifat amanah. Kan, Al-Quran dia rumuskan apa dia ni peribadi para anbiya alaihi wassalatu wassalam, di mana dia kata inni lakum rasulun amin. Kan, setiap nabi yang diutus oleh Allah Taala, dia akan sebut pada kaum dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar menjalani amanah yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan semua, amanah yang kita jumpa di antara akhlak atau perangai nabi lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal lagi tuan-tuan semua terkenal dengan orang yang beramanah. Kita kalau kita baca sejarah, kita akan dapati Nabi terkenal dengan Al-Amin, terkenal dengan apa ni, orang yang beramanah. Sebab itulah siapa kehidupan Nabi, siapa orang bernilai siapa gitu tuan-tuan semua. Siapa makna orang boleh buat satu rumusan bahawa dia adalah orang yang beramanah. Kalau macam ni macam benar lah. Kita bimbang takut apa dia ni terkenal, kemudian gezek di dalam masyarakat terkenal dengan mamak khianat. Itu masalah besar lah. Mamak khianat. Siapa Afrika orang sebut gitu kata-kata. Mandalay ni orang saksi dah, apatah lagi benda tak akan berlaku di hari akhirat. Itulah tuan-tuan semua, maknanya kalau orang siapa Afrika, masyarakat boleh nilai siapa gitu, maka dia adalah penyaksian ataupun terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi ni tuan-tuan semua, peringkat awal Nabi dikenali sebagai orang yang beramanah. Kan? Sebab tu walaupun Nabi dapat dapat risalah, dapat dia panggil hidayat, ataupun kita panggil dapat jadi rasul ataupun dilantik oleh Allah Taala menjadi rasul, walaupun sana orang tak kenal dia dengan sebab, bukan dengan sebab amanah dia, tidak. Tapi orang tak kenal dengan sebab apa, dia rasa Nabi ni tinggal agama masa yang dimiliki oleh dia orang itu. Tapi walau macam mana sekalipun tuan-tuan semua, dia orang percaya juga amanah Nabi terkekal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa berikat walaupun dia orang tak berimeh, dia orang sanggup tuan-tuan semua apa dia ni tinggal barang-barang supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga. Siapa kalau kita dengar sebelum ni riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak hijrah ke Madinatul Munawwarah, di sana banyak lagi barang-barang yang orang tinggal ke dia. Orang kafir ni percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun kerana amanah Nabi apa gitu pun Nabi amanah juga. Nabi minta supaya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu apa dia ni selesaikan amanah atau barang-barangnya yang disipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada tuan-tuan yang kepada kepada orang yang berhak di kalangan masyarakat pada masa itu. Kemudian tuan-tuan semua, amanah juga kalau kita perhati kepada hadis Nabi lah, dia adalah dalil bukti kepada iman satu orang. Kita nak cek satu orang itu benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, dia ada sifat ataupun dia ada ciri-ciri dia kita panggil. Antara ciri orang beriman kepada Allah Ta'ala ni memang dia jaga amanah. Kalau dah seorang tu semaya berjaga tapi bab amanah tak jaga, kena ingat molek kan, itu makna petanda apa dia kehidupan kita tidak sepenuh di segi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada la imana liman la amanatalah. Satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, Nabi kata tidak sempurna iman. Tapi kalau kita terjemah jaga direct, mana tak beriman lah. Cuma ulama dia cermat dalam bab ni, kata dia la imana, maknanya tidak sempurna iman bagi mereka yang apa dia ni, bagi mereka yang tidak ada amanah. Dan isu amanah ni tuan-tuan semua, nak ceritanya besar tak besar yang siapa perikat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan dia terakhir dalam peristiwa dia panggil Hajjatul Wada', iaitu peristiwa terakhir. Kemudian Nabi bagi khutbah di pada Arafah. Di antara banyak-banyak yang Allah Nabi SAW selit dalam apa dia ni, dalam khutbah dia ialah masalah amanah. Nak cerita yang penting barang-barang gini, siapa perikat maknanya rumusan dalam khutbah dia disentuh juga masalah isu amanah kan. Dan satu riwayat mengatakan Nabi sebut dalam teks khutbah dia, wa man kanat indahu amanatun falyu'addiha ila man tumina alaiha. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata siapa-siapa yang ada amanah,
Kan, siapa-siapa di sisinya ada amanah, orang letak barang ke apa semua, maka tunailah kepada orang yang beri kepercayaan kepada mana orang yang minta supaya dia jaga. Siapa gitu tuan-tuan boleh jadi kot masyarakat Arab pada masa tu boleh jadi, dan boleh jadi Nabi faham benda-benda ni antara benda yang permasalahan yang berlaku masyarakat. Nabi sebut awal-awal lagi. Supaya benda-benda begini pada hari mesti dijaga dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua, anak ceritanya yang pertama tadi saya sebut tadi ialah isu amanah ni antara isu yang apa dia yang besar yang disebut, yang diminta supaya dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhati tuan-tuan semua, kita dah bincang sebelum ni tentang alamat kiamat. Kalau kita perhati pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati di antara tanda alamat kiamat ni Allah Taala apa dia ni buai sifat amanah. Siapa peringkat masyarakat ni tak ada amanah, semua orang khianat belaka. Lah ni pun bibit-bibit itu pun ada belaka dah lah ni. Kita latih jadi pemimpin, tiba-tiba dia khianat. Kita latih, kita beri kepercayaan kepada dia untuk memimpin negara dan sebagainya, untuk memimpin masyarakat, tiba-tiba dia mengkhianati amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia sebagainya. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya pentingnya amanah dalam Islam. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, kalau kita bincang amanah ni dia merangkumi segala kehidupan kita lah. Saya catat sikit sini tuan-tuan semua, di antara benda yang diminta supaya kita beramanah ni, pertama sekali amanah kita dalam bab ibadat. Kan, kita diperintah oleh Allah Taala tuan-tuan semua apa dia ni untuk beribadat. Di mana kita baca semua wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadi jin dan manusia kecuali mengabdikan diri pada Allah Taala. Maknanya tugas kita adalah dunia tuan-tuan semua, di antara tugas saya ialah masalah ibadat. Maka kita diajar supaya beramanah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapat ni banyak kadang-kadang amanah ni tidak dicakna oleh masyarakat. Lah ni bab semaya kita ambil sesuai bab semaya sebutir ya tuan-tuan semua kan. Kita cuba nilai. Orang buat kajian, orang semaya di Malaysia ni dah betul betul Allah alam. Orang tak semaya lebih banyak daripada orang semaya. Siapa gitu di antara mungkin dia buat kajian cara lambat gitulah. Tapi kalau kita tengok kepada masyarakat kita ni boleh jadi tuan-tuan semua. Ya, kita tak apa, kita mari duduk semaya masjid, kita nampak orang semaya. Tapi kalau kita duduk dalam masyarakat tuan-tuan, kita dapati ramai orang tak semaya rupa-rupanya. Tambah-tambah dalam ni lari jemaah, kalau dulu memang orang takut, lebih memang takut negak ke apa semua. Lah ni jadi satu benda yang biasa, dan masyarakat bunyi berjemaah ke apa semua, mereka tidak melaksanakan tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua kita minta sangat supaya apa dia ni benar-benar ibadat ni kita buat sekadar kemampuan untuk melaksanakan amanah yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita panggil al-amanatu fi hifdzil jawarih. Yang kedua di antara contoh amanah yang diminta supaya jaga ialah amanah jaga apa dia panggil, jaga panca indera yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam tubuh badan kita ni tuan-tuan semua banyak panca indera yang diberi oleh Taala untuk memudahkan kita buat kerja. Panca indera untuk kita mendapat ilmu, panca indera untuk membina kepada membina keimanan kita dan sebagainya. Kayak mata, telinga dan sebagainya. Sebab tu di antara amanah yang diminta supaya kita jaga ialah jaga amanah benda-benda beginilah. Kalau boleh mata makna pastikan supaya mata sentiasa jaga daripada perkara yang tidak molek. Telinga pun begitu juga, sentiasa jaga daripada dengar barang-barang yang tak molek. Kaki sentiasa jaga jangan pergi tempat tak molek. Tangan pun jaga tak tapau kuasa dan sebagainya. Jangan dia tulis benda-benda fitnah, benda-benda yang boleh merosak hubungan dan sebagainya. Itu maknanya kita jaga amanah di segi apa dia anggota ataupun panca indera yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab apa tuan-tuan, amanah panca indera ni sebenarnya dia bukan hanya sekadar dalam dunia dia berfungsi. Akhirat pun amanah-amanah ni akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Taala sebut apa dia ni kulit-kulit kita, mata kita, telinga kita dan sebagainya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Yasin apa dia ni dalam surah Yasin apa dia ni Allah Taala mulut, tutup mulut kemudian akan berbicara adalah tangan-tangan kita ataupun anggota-anggota kita. Itulah tuan-tuan semua di antara benda yang dibincang di kalangan ulama, di antara amanah yang kita kena jaga ialah amanah menjaga panca indera yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ketiga pula ialah amanah di segi barang jaga air. Orang minta supaya kita jaga barang.
Bagi jangan duk guna koksi lah. Tak minta jaga-jaga molek. Kita boleh pahala atau semua. Dia betul maknanya kerja-kerja kita jaga amanah, jaga barang-barang ini kita boleh pahala. Cuma tak boleh pahalanya kita duk guna koksi tanpa kebenaran dan sebagainya. Banyak kadang-kadang belakang masyarakat kita ni. Harga tinggal apa dia ada duk nyacai koksi gitu. Ini satu benda yang cukup besar apa dia ni kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah sebut dalam satu riwayat, Nabi kata di antara pecemeh munafik ni, Nabi kata ialah idza tumina khan, apabila diberi amanah dia mengkhianati. Itulah tu semua maknanya amanah ni kita jaga barang-barang ke apa semua ni benar boleh pahala lagu mana pun. Sebab kita tunur ke. Cuma persoalan sekarang ni pasti benda tu kita jaga molek-molek. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua di antara amanah yang diminta supaya kita jaga ialah al-amanatu fil amal. Amanah dalam kerja-kerja kita. Ini banyak sangatlah kita pernah kerja di pejabat ke, ada setengah tu memang gitu ya, payah dirilah. Tak, kalau bos ada rajin sikit kalau ke mana. Kalau bos tak ada gitu kita syukur kadang-kadang soh pula hari ni bos tak ada duk kedai kopi biasa 5 minit ya, tapi dah setengah dia duk buat apa semua. Dia tak khabar mana tuan-tuan semua. Ini satu amanah kerja ni kena jaga. Ada setengah budak dunia ni kadang-kadang dia pergi lewat dia pergi pukul 8 pukul 9 cuma pesan kat orang supaya tam awal-awal bagi nombor ke apa semua ini semua tuan-tuan semua termasuk dalam bab dipanggil khianat dalam kita beramal ataupun dalam kita bekerja. Itulah tuan-tuan semua kita kena ingat molek lah, walaupun kita nampak kita kerja boleh kerja, tapi kena ingat amanah di segi kerja tu pasti kena jaga molek, tekun dan sungguh kerja dan sebagainya. Kemudian yang berikut pula ialah al-amanatu fil bai' wasyira. Yang minta kita jaga supaya dalam amanah jual beli. Jual beli masalah juga. Ni antara masalah yang teruk berlaku sekarang ni, menipu kadang-kadang. Barang asli ni ataupun dia tak barang molek di atas kemudian belakang apa dia gitu yalah. Masa jual dia ambil hak belakang tu bagi kau lagu mana. Tak, dia jual etok besar depan kali hak buku tu kecil kita bersyukur orang tengok etok tengok taklid tu kecil kadang-kadang. Itu masalah. Itulah tuan-tuan semua maknanya. Sebab tu dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang jual dan beli ni kalau dia benar-benar jaga amanah, comel sebagainya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antaranya juga ialah tuan-tuan semua amanah dari segi tanggungjawab. Kita dipertanggungjawab kepada sebagai seorang ayah. Tak kena jaga anak bini ke apa semua kita sedang mana kita jaga. Bertanggungjawab maknanya sebab tu dalam hadis Nabi kata apa dia ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kamu semua adalah apa dia ni pemimpin, kamu akan dijaga, akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Tanggungjawab ni banyak tuan-tuan semua Allah Taala bagi kita ni. Sebab tu kalau tengok kepada benda-benda yang kita bincang hari ni, comel selajar ni. Tak, kalau benar-benar kita semua sepakat kita menghayati, kita akan nampak mana kehebatan akhlak orang Islam ni. Dan kalau boleh kalau orang luar pun tengok bahasa comel. Inilah kalau kita tengok pada generasi dulu tuan-tuan semua. Generasi dulu yang menyebabkan orang ni boleh terima Islam cepat ataupun cepat tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala, kini antaranya ialah dia tengok barang-barang gini yang dihiasi oleh orang Islam. Cuma lah ni kita lah tengok nak masuk Islam lagu mana, nampak teruk benar nampak demo tu. Kerja pun taklah mana, kemudian gapur sebagainya Ini antara halangan-halangan yang menyebabkan orang ni tak boleh terima agama Allah Subhanahu wa taala. Kesilapan kita lah sebenarnya. Kemudian di antara amanah yang diminta supaya jaga ialah amanah fi hifdzil asrar. Amanah jaga rahsia. Antaranya kadang-kadang rahsia di antara suami isteri duduk cerita kat orang gini. Mana boleh kita ataupun rahsia dalam mesyuarat ataupun rahsia dalam apa dia dalam apa tak lah ni kadang-kadang macam budak-budak sekolah tiba-tiba pecah apa dia soalan SPM apa dia panggil apa dia ni terbongkar para janji dah dalam tu supoh sakit dah tak boleh bongkar tak boleh cerita kat orang semua tiba-tiba pecah habis sebelum puasa terpaksa kena puasa semula kadang-kadang sebab bocor apa dia ni bocor soalan atau bocor rahsia dan sebagainya banyak dah tuan semula macam tu macam saya sebut sama
Gadahan ni cerita kedai Mosore ni kan. Last kali kita mau cerita kedai Mosore ya. Last kali 2-3 minit. Apa habis saya habis kepada orang lain. Kan? Sebab itulah tuan-tuan semua, masalah rahsia ke apa semua ni kena ingat dia bukan satu benda yang biasa kan. Dia satu amanah yang telah diamanah oleh Allah Ta'ala supaya kita jaga. Kalau benda tu benda rahsia lah. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua yang terakhir sekali ialah dia panggil al-amanah fil kalam. Amanah dalam percakapan kita. Kita cakap jangan lebih lah. Kita dengar kawan tak mati kawan tengok semalam orang accident pada ada lagi kalau ke mana kan. Banyak dalam perkataan kita ni, ucapan kita ni kadang-kadang kita cakap kena cakap betul. Kalau fakta betul, jangan kita tambah-tambah dan sebagainya. Itulah tentu semua yang berlaku pada dunia sekarang ni ialah amanah di segi kalam ni memang teruk sangat kadang-kadang. Orang kecek begitu juga kadang-kadang dia tambah ajinomoto ke dia panggil kecek dan sedap sikit. Belah tak betul pun kadang-kadang. Lah ni banyak jenis-jenis gitu. Saya sebut istilah guna ajinomoto lah atau perasa, letak perasa dalam cakapan dia. Akhir sekali makna jadi kecek tak betul lah. Jadi rusak habis orang lain hasil daripada percakapan kita dan sebagainya. Itulah tentu semua beberapa senarai yang disenarai oleh ulama tentang amanah-amanah yang sepatut dijaga. Ini yang pertama tuan-tuan semua yang kita bicara ini ialah tentang apa dia ni. Yang pertama yang kita bicara pada 4 perkara tadi ialah tentang jaga amanah. Kemudian sifat yang kedua pula tuan-tuan semua yang Nabi minta ialah kita panggil sidqu hadisin. Kecek benar. Kecek betul kita panggil kan. Betul ni atau benar di antara sifat orang beriman lah. Allah Ta'ala sebut kunu ma'as sadiqin ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bersama dengan orang benar. Cuma kita fokus hari ni lah benar di segi percakapan lah. Percakapan. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW mengatakan asdiqu idza haddastum. Benarlah kamu, kecek benarlah apabila kamu berbicara. Berbicara dengan apa? Dengan benar apabila kamu berbicara. Ini adalah satu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan semua kita kena ingat percakapan kita apa semua ni akan dinilai. Percakapan kita maknanya bukan Tuhan yang nilai, masyarakat akan nilai dari segi percakapan kita. Kalau jenis bohong sangat ni memang tak bimbang tak macam saya sebut tadi lah. Dia panggil mak belawak, mak bohong tu masalah. Saya pernah sebut cerita sebelum ni satu orang tani dikenali sebagai mak bohong dia panggil. Siapa gitu manusia, masyarakat boleh nilai dia kan. Oleh kerana sifat dia hidup dia siapa gitu orang panggil apa dia ni mak bohong. Allah nak buat tu bukan mudah tuan-tuan semua. Tak, kalau ditanya mak mana tu mak bohong orang kata kayak gitu. Ini satu masalah besar. Sebab tuan-tuan kalau siapa perikat lekat gitu memang bahayalah. Lekat tu biasanya adalah amalan yang menjadi kelaziman dalam kehidupan kita sehingga orang boleh nilai ni mak bohong atau mak benar atau apa semua. Kita nak kalau boleh orang panggil kita apa dia mak rajin kalau ke mana dah ataupun mak suka infak apa semua kita nak lagu tu kalau boleh. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemampuan dia berbeza. Kadang-kadang gelaran tak serupa. Orang ni terkenal dengan barran liwalidayhi. Satu orang sahabat tu contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Memang masyarakat kenal dia barran liwalidayhi. Sebut nama dia adalah terbaik dengan keluarga dia. Ada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai Ummul Masakin. Isteri Nabi sebab dia suka sangat kepada orang miskin. Dia suka bantu sangat orang miskin. Siapa gitu maknanya masyarakat nilai tentang apa dia ni kepribadian yang sentiasa melazimi dalam kehidupan dia. Terus apabila kita cakap apa dia ni bab benar ni dia melibatkan banyak perkara lah. Pertama sekali benar dengan Tuhan. Benar dengan Tuhan ni antaranya ikhlas lah. Kita amal ke apa semua lillahi subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana ni tak. Yang kedua kita panggil benar dengan diri kita sendiri. Benar dari kita ni, apa dia benar dari kita? Maknanya kita nak tak hidup kita ni tepat dengan acuan syarak kita panggil. Atau benar dengan diri kita. Dia panggil as-sidqu ma'an nafsi. Benar dengan diri maknanya kita letak hidup kita ni mana mengikut acuan syarak. Syarak nak lagu mana, begitulah kehidupan kita. Semana kita janji dalam semaya kita, aku janji kepada dia inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita buat perjanji, aku janji di hadapan Allah Ta'ala nak hidup kita mengikut acuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah kita panggil as-sidqu ma'an nas.
iaitu apa dia ni benar dengan orang. Kan, dari segi janjinya, dari segi cakapnya, dari segi apa dia ni, dari segi muamalat dan sebagainya. Ini maknanya Islam minta supaya kita jaga barang-barang gini. Itulah tuan-tuan semua. Cuma dalam hadis kita bicara ni dia fokus pada masalah percakapan lah. Cuma benar ni maknanya kita diminta supaya hiasi hidup kita dalam keadaan kita benar, jujur ni seperti mana yang saya sebut tadi lah. Cuma fokus pada hadis ni adalah sidqu hadisin ataupun sidqu hadisin, iaitu maknanya benar dalam percakapan. Itulah tuan-tuan semua di antara benda-benda yang Nabi SAW sebut, maknanya dalam kehidupan kita ni, kalau orang boleh jaga benda gini, dia adalah berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lidah kita ni tu, walaupun kita nampak kecil ni, lidah kita taklah mana kena bandingkan, tapi isi ni sebenarnya puncak kepada segala-galanya. Maka kita diajar supaya benar dia percakapan ni, sebab kita nak supaya lidah kita ni yang merupakan salah satu daripada nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, supaya kita dapat habuan di sebalik apa dia nikmat lidah, nikmat kita bercakap ni. Di mana cakap benar tuan-tuan semua, bukan sekadar apa dia ni, bukan sekadar comel, tapi dia dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak faedah. Orang pun suka, orang pun minat kalau kita kecap benar ni. Kalau ke mana tak? Kalau kita jenis orang benar, jujur dari segi percakapan, orang dengar pakai selalu. Tapi ada sungguh-sungguh kadang-kadang kena tengok molek dulu. Kalau dia ni kecek, kena cek molek dulu, orang kata gitu. Adakah kita dalam masyarakat kita kan? Kalau derih ni kena cek molek, kata dia kena cek molek. Kan? Sebab apa dia ni, orang dah tahu apa dia sejarah kehidupan dia, di mana kalau dia kecek kadang-kadang ada penambahan ataupun tak betul dan sebagainya. Kemudian sifat yang ketiga tuan-tuan semua ialah kita panggil kepada dia adalah hadis sebut husnul khaliqatin. Antara sifat yang Nabi minta supaya kita hiasi kehidupan kita ni ialah apa dia ni, dia panggil jaga akhlak. Okay. Kita dah bincang panjang sebelum tuan-tuan semua, Islam ni memang jaga sangat supaya apa dia ni, akhlak ni kita diminta supaya apa dia ni tak ke depan. Kan? Sebab Nabi sendiri pun diutus oleh Allah Ta'ala fokus dia kepada pembaikan akhlak. Kan? Boleh jadi pada masa tu dalam masyarakat jahiliah memang akhlak yang teruk-teruk kadang-kadang. Maka di antara mesej yang utama sekali yang Nabi SAW dibangkit oleh Allah Ta'ala ialah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia ni untuk menyempurnakan akhlak. Tuan-tuan semua, akhlak ni kita jangan pandai kecil lah. Kalau kita perhati pada hadis-hadis Nabi ni, banyak sangat apa dia kelebihan orang yang boleh bina hidup dia dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ni, apa dia akhlak mulia ni? Akhlak mulia maknanya ikut panduan syarak lah. Kalau mulia di kalangan masyarakat, tapi manusia tak apa dia ni, apa dia Tuhan tak kena, tak ada apa. Katakanlah satu masyarakat tu memang ngupak jadi budaya dia, katakanlah. Ni kita tak panggil akhlak molek, sebab dia bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Islam. Kalau kita bincang akhlak molek, maknanya akhlak yang mengikut acuan atau mengikut ajaran yang ada pada Quran atau ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada kadang-kadang orang lain dia tu baik walaupun gitu pun semaya dak. Dia dak bila anak dia ni bagus curi dak gapo dak berlaku lah sekali semaya pun dak juga. Waktu kita jadi apa tu pun kan. Sebab itulah kalau kita bincang akhlak comel ni adalah akhlak yang berpandu kepada ajaran Islam. Okey. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati apa dia ni kepada hadis-hadis yang menceritakan tentang masalah akhlak comel ni, tuan-tuan semua, kelebihan ataupun kemuliaan yang menyebabkan Nabi minta supaya benda ni dijaga. Antaranya dalam riwayat mengatakan apa dia ni, akhlak molek ni punca kepada masuk syurga. Sebab kepada membawa manusia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata dalam syurga Allah Taala ada satu tempat yang paling tinggi sekali yang disedia oleh liman apa dia hasuna khuluquhu, iaitu disediakan kepada orang yang akhlak comel. Okay. Ada maknanya satu ruang ataupun satu tempat dalam syurga Allah Ta'ala yang dikatakan tempat tinggi lah, a'lal jannah, antara syurga yang paling tinggi sekali, paling tinggi adalah disedia kepada orang yang berakhlak molek. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan semua, akhlak molek ni dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan kena, bukan Tuhan lah, makhluk pun kena akhlak molek ni. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tuhan kata buat baiklah, berakhlak moleklah, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka sangat
kepada orang yang berakhlak molek. Apabila kita faham bila Tuhan kena ke apa semua dengan sendirinya masyarakat akan kena. Kalau ke mana? Kalau kita akhlak molek Tuhan kena maka dengan sendiri maknanya benda tu akan masyarakat akan kena ke dia. Betullah tuan-tuan semua, apabila riwayat mengatakan apabila Allah Ta'ala kasih satu-satu orang ni, Allah Ta'ala akan istihar kepada malaikat. Kisah malaikat supaya kasih kepada orang ni, kemudian malaikat istihar kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kasih kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tengok tuan-tuan semua dalam kehidupan kita, orang-orang yang hebat, orang alim yang berakhlak kan. Orang tengok dia orang saya dah kalau ke mana. Tak pernah jumpa pun kadang-kadang. Jumpa sekali orang boleh nilai dah. Orang tertarik dengan akhlak dia dan sebagainya. Ini semua adalah anugerah yang diberi oleh Allah Ta'ala, iaitu Tuhan capuk kepada hati-hati manusia supaya kasih kepada orang macam ni. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, di antara kebaikan akhlak ni ialah orang ni dapat bersama dengan Nabi pada hari akhirat. Ini yang kita nak semuanya. Kita doa, kita selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak satu masa kita boleh duduk dengan orang ni. Kita tak seduk dengan Firaun, tak seduk belaka tu. Tak, kita nak kalau boleh nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat kadang-kadang gitu, ada sengah-sengah tu dalam keadaan apa dia ni sedih, bimbang-bimbang takut akhirat, tak boleh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi kata, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum min majlisi yaumal qiyamah hasinukum akhlaqan. Nabi SAW mengatakan, orang yang paling aku kasih dan orang yang paling dekat dengan aku pada hari akhirat, kata Nabi SAW, ialah orang yang akhlak molek. Inilah tuan-tuan semua antara apa dia ni kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW. Dan juga ada riwayat yang mengatakan apa dia ni, akhlak yang molek ni adalah dia akan memberatkan timbangan apabila amalan manusia ditimbang pada hari akhirat. Kita belajar dalam ilmu tauhid, maknanya di akhirat ni amalan manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila timbang tu tuan-tuan semua, maka di sana amalan-amalan kita akan timbang lah. Betullah timbang amalan ni, kalau boleh sekali-sekala kita mari ni masjid seorang cuba timbang. Aku ni amalan aku secara mana kadang-kadang. Sebelum kita ditimbang oleh Allah Taala di hari akhirat. Duk malam-malam cokor sore-sore duk kecil-kecil pun mikir cuba nimbang aku ni gimana sebab tu Sayyidina Ali kata wazinu qabla an tuzanu, timbanglah kamu amalan kamu sebelum kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau timbang dunia ni kita boleh ngajah balik, kalau kurang kalau ke mana. Tapi kalau timbang akhirat tak boleh dah, tak ada nak ngajah gapo dah. Sebab masa tu ngajah habis dah masa tu kita menerima habuan saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata ma min syai'in asqalu fi mizanil mar'i yaumal qiyamah min husnil khuluq. Nabi kata tidak ada benda yang paling berat yang akan memberatkan timbangan pada hari akhirat, pada hari kiamat, lebih daripada akhlak yang molek. Akhlak molek itu semua adalah apa dia panggil, apa dia ni punca ataupun penyebab kepada apa dia ni amalan kita ataupun amalan kita berat pada hari akhirat, timbangan kita berat pada hari akhirat. Kemudian yang berikut tuan-tuan semua ialah akhlak molek ni, katanya hadis, dalam hadis ialah orang yang sempurna iman dia. Kita nak tahu seorang tu orang tu sempurna iman dia, comel iman dia, antara pecamik lah akhlak molek. Kalau satu orang katakan lagi semaya semua dengan ngajar semua, tiba-tiba memang teruk duk main ngopak kau orang, duk kata kau orang tu, kita boleh nilai lah. Kata maknanya itu ada masalah iman. Itulah tuan-tuan semua, dalam hadis Nabi kata kepada akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan. Nabi kata iman satu orang itu sempurna, Nabi kata ialah orang yang paling comel sekali apa dia ni akhlak. Banyak tuan-tuan semua kalau kita bicara dalam bab akhlak comel ni, banyak hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betul lah Nabi sebut dalam 4 perkara tu, Nabi kata ialah jaga akhlak di antara sifat yang terlalu comel. Kemudian yang terakhir sekali ialah kita panggil iffatun fi tu'matin. Antara sifat yang keempat yang Nabi minta supaya kita jaga dan kita miliki dalam kehidupan kita ialah kita jaga persoalan halal dalam pemakanan kita. Maknanya jangan makan ikut dadak lah. Islam dia minta supaya apa dia ni benar-benar halal ni jadi keutamaan dalam hidup.
Dalam riwayat mengatakan talabul halali faridatun. Nabi kata cari benda halal ni adalah satu kefarduan. Dalam semua segi lah. Cuma kita bicara sekarang lebih kepada masalah halal di segi pemakanan. Kan? Sebab tu semua kesan besar sebenarnya kalau kita tak jaga barang-barang gini lah. Antara kesan kalau kita tak jaga di segi halal dalam masalah pemakanan ni, antara benda yang kesan negatifnya ialah semua ialah doa kita tu tak layak. Kan? Kita tu kadang-kadang kita doa tiba-tiba tak boleh, tak ada apa satu kadang-kadang. Kan? Ada semua orang kata doa kecil kadang-kadang. Tak ada kesan sekabut kata dia. Kita kena ingat betul kadang-kadang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut maknanya ada antara punca kerana kita tak jaga masalah pemakanan. Kan? Ada satu riwayat yang selalu dan saya dah pernah sebut dah sebelum ni, di mana ada satu orang tu dia kat tangan doa kepada Allah. Doa habis time menangisnya baca sebut nama Tuhannya ke apa semua. Dalam musafir pula riwayat mengatakan mana cukup lekat kalau Tuhan nak terima doa dia memang padat dah. Dia musafir lagi, dia kat tangan lagi, kemudian dia sebut nama Tuhan lagi. Tapi masalah Nabi kata apa? Nabi kata wa ma'kaluhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa wudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi kata masalah dia ni, Nabi kata masalah makanan dia makanan yang haram. Kemudian minuman dia minuman yang haram. Pakaian dia pakai yang haram, boleh jadi curi orang dan sebagainya. Kemudian dia dibekal, dia diberi makanan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana doa dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula tuan-tuan semua, apa dia ni? Apabila kita bincang masalah halal dan pemakanan ni, kalaulah makna kita lari daripada kaedah asal, kita cuba cari barang-barang lain selain daripada benda yang dihalal oleh Allah Taala, kesan yang kepada antara kesan besar sekali adalah antaranya kalau disebut dalam hadis ialah maknanya orang yang dia neraka lebih kurang macam itulah. Orang yang masuk dalam tubuh badan dia pada unsur-unsur pemakanan haram ini, maknanya neraka lah yang akan jilat dia. Dalam satu riwayat Nabi kata Allah nabata minal harami fannar aula bihi. Daging-daging yang tumbuh hasil daripada pemakanan yang haram, maka nerakalah dia ni akan menjilat dia. Sebab itulah tuan-tuan semua orang dulu dalam bab makan ni jaga sangatlah. Pastikan benda tu halal. Kan? Sebab tu saya pernah sebut cerita sebelum ni. Orang Tino dulu apabila suami dia nak keluar daripada rumah, dia pergi tunggu di atas tangga, kemudian sebut satu kalimah kepada suami dia. Iyyakum bakasbal haram fa inna nasbir 'alal ju' wa la nasbir 'alan nar. Dia sebut pada suami dia sebab maknanya orang faham kan. Orang yang hidup rumah tangga dia faham. Dia kalau boleh tak sekat abuk kalau rumah tangga dia ni masuk unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jumpa dengan suami dia kata jauhlah daripada pencarian yang tidak halal. Dia sebut sebab kita kadang-kadang tu semua suami ni gitulah balik rumah kalau boleh nak sempurna segala-galanya, kadang-kadang tak ingat hal-hal haram tu. Yang penting nak tengok isteri, tengok maknanya kemewahan, nak suruh anak ni mewah dan sebagainya, kadang-kadang tak khabar masa ada pencarian tadi. Maka dia sebut pada suami dia kata jaga molek daripada pencarian daripada benda-benda yang haram. Sebab kata dia kami di rumah ni boleh sabar daripada lapar, tapi kami tidak sabar daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia faham tuan-tuan semua ini adalah punca kepada puduk masalah. Sebab tu tuan-tuan semua satu lagi benda yang penting ialah tuan-tuan, punca yang haram ini dalam pemakanan akan beri kesan kepada peribadi. Akan beri kesan kepada peribadi sebenarnya. Kadang-kadang anak kita tak jadi, isteri kita tak jadi, kadang kehidupan kita tak jadi. Sebab apa? Darah kita sentiasa dialihkan dengan benda-benda yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang tu semua dia bincang bab apa dia? Saya pernah sebut sebelum dia bincang bab riswah. Dia sebut satu orang saya masuk seminar kata sebenarnya memang teruk kata dia. Pok-pok kaya-kaya di Kuala Lumpur dia sebut gitulah, bukan semualah. Hak terlibat barang-barang ni kata dia anak-anak tak jadi kata dia. Dia sebut satu kali ni. Kita jangan tengok mana kekayaan dia ke apa semua kan. Tapi anak-anak tak jadi orang kata dia. Ini pengamatan yang dia tengoklah. Di satu orang pakar dan lebih dia ataupun ketua satu masa dulu ialah dia ni orang yang jaga masalah rasuah ke apa semua ni lah. Yang dia kata tak jadi hijau, dia kata. Kita nampak umur besar, kereta besar tapi boleh jadi betul lah.
apa yang Islam kata, kalau terlibat barang-barang tak molek ni akan beri kesan pada kehidupan. Kata dia anak-anak tak jadi belaka, kata dia. Itulah tuan-tuan semua kesan apabila dalam diri kita dimasuk dengan perkara-perkara yang tidak halal atau perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betul lah tuan-tuan semua, dalam hadis ni saya ulang balik 4 perkara tuan-tuan semua yang sepatut menjadi utama kita dalam kehidupan kita ni. Hatta Nabi kata kalau tak boleh dunia, boleh 4 perkara ni cukup untuk buat kebaikan kepada kita. Saya ulang sekali lagi. Pertama sekali adalah jaga amanah. Yang kedua cakap benar. Yang ketiga akhlak molek. Yang keempat ialah dia pastikan jagaan masa dia makan tu, pastikan benda yang halal semasa dia mencari makan ataupun makanlah, maknanya jaga benda-benda yang dihalal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua, kita doalah semoga 4 perkara ni insya-Allah kita usaha supaya menjadi akhlak ataupun menjadi perhiasan dalam kehidupan kita, dan kita harap insya-Allah kita juga sebahagian daripada orang yang disebut kemuliaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila 4 sifat ini menjadi perhiasan dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Sangat itulah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan dan kelemahan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sha'nana kullah. Allahumma aslih lana sha'nana kullah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.